Kan? Semayang merekod mana? Kan? Okay guys, I nak solat dulu, nanti kita jumpa. Nak beritahu semua orang kau nak pergi solat. Cakap je lah, okay guys, kita rehat dulu, nanti kita sambung. Assalamualaikum. Tak, maaf, solat. Bila bercerita tu takut timbul dalam hati tu. Biar dia orang tahu aku nak solat ni. Kan macam tu lah. Oh, penuh lah. Saya jadual majlis ilmu saya memang penuh. Dalam seminggu saya pergilah 7 hari tu. Memang tak ada satu hari pun saya tak pergi majlis ilmu. Yelah kan kita nak kerja keberkatan kan. Cerita. Dan habis cerita ke semua kan. Tapi sebenarnya dalam hati Allah je yang tahu kan. Allah je tahu. Dan kita pula janganlah hukum. Tu munafik lah tu. Tak. Kita tak boleh buat macam tu. Macam kita dah ambil alih kerja Allah Ta'ala dengan malaikat pula kan. Tapi kita tak tahu apa yang ada dalam hati orang. Bab sedekah kan. Tu bagi sedekah tu konten lah tu. Kita cakap kan. Nak buat konten. Kita tak tahu dalam hati ni. Sedangkan dalam surah Al-Baqarah tu beritahu sebenarnya kalau kita bagi secara terang-terangan tu pun baik bagi kamu. Yakni kalau dia memberi contoh yang baik pada orang lain. Kan. Jadi mana kita tahu niat dia? Mungkin niat dia supaya nak galakkan orang lain menyumbang lagi. Bersedekah pula. Mungkin macam tu. Jadi kita sangka baik lah kan. Dan niat ni apabila mereka mati dalam kekufuran dan kemunafikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun wal karihal musyrikun wal karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, terima kasih semua yang hadir. Kita bertemu lagi bagi menyambung kuliah kita. Hari ini kita sambung bab 7 Bab 7 meninggalkan perintah fasik dan munafik Jadi kita tengok ramai kan, kalau kita tengok dalam bab fasik ni dia tahu tetapi kefasikan dia ni dia buat, dia beramal tapi dalam hati dia lain. Kalau yang munafik ni pula dia berpura-pura kan, berpura-pura mengikuti ajaran agama tapi sebenarnya tidak mengakui di dalam hatinya kan. Nanti kita fahamlah ya. Kalau tengok dalam bab ni kita mulakan seorang wanita datang kepada Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu seraya berkata, sesungguhnya aku punya anak gadis yang telah meninggal. Aku ingin agar bermimpi berjumpa dengannya. Ajarkan sesuatu padaku agar aku dapat bermimpi berjumpa dengannya. Kemudian Hasan mengajarinya sesuatu. Maka wanita itu lalu bermimpi melihat anak gadisnya memakai pakaian aspal. Di lehernya ada rantai yang membelenggu, serta kakinya pun diikat. Kemudian dengan rasa sedih dia menceritakan hal itu kepada Hasan. Teruklah pakaian aspal ni kan, dengan rantainya macam teruk keadaan dia, memang keadaan tak kemas, tak elok, nampak hodoh sangat dah kan, buruk sangat dah nampaknya. Hasan bermimpi bertemu gadis itu di syurga. Setelah berapa lama, di kepalanya memakai mahkota. Gadis itu bertanya, wahai Hasan, akulah anak gadis wanita yang datang kepadamu dan mengatakan demikian. Apakah kau tidak mengenaliku? Lalu Hasan berkata, apa yang menyebabkan kamu berubah rupa seperti yang aku lihat ini? Gadis itu berkata, ada seorang lelaki melalui kami. Dia membaca selawat kepada Nabi SAW sekali, sedang dalam kubur ada 550 orang sedang diseksa. Kemudian ada suara berkata, wahai, angkatlah mereka dari seksaan berkat selawat lelaki itu. Berkat selawat kepada Nabi SAW sekali sahaja mereka diampuni. Maka bagaimana dengan seorang yang membaca selawat sejak 50 tahun? Apakah tidak mendapatkan syafaat Nabi di hari kiamat? Maknanya mustahak lah tu kan selawat tu. Selawat ni sebenarnya saya beritahu sebelum-sebelum ni, maksud selawat ni adalah kita mendoakan keselamatan dan kesejahteraan Nabi. Dan sekali kita berselawat kepada Nabi, 10 kali Allah dan malaikat berselawat kepada kita. Mendoakan keselamatan dan kesejahteraan kita. Itu sebab kena selawat. Bayangkan lelaki itu lalu dia berselawat aja kan, dia mampu membantu kan, supaya 500 orang yang kena seksa tu diampuni dengan satu selawat. Jadi apakah kita yang sepanjang hayat kita hidup 50 tahun yang dewasa tu, dalam tempoh kurang-kurang kalau kita rajin berselawat 50 tahun, takkanlah kita tak dapat syafaat Nabi.
Tapi sebenarnya sebab itulah juga benda yang senang macam tu ramai tak buat, sebab dia tak rasa kesan dia tu pada diri dia. Selawat pun kadang-kadang time terperanjat baru selawat kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masa bila balik, kalau tak terperanjat dia tak selawat. Macam itulah. Allah SWT berfirman, wala takunu kallazina nasullah, yang bermaksud janganlah kamu seperti orang-orang yang melupakan Allah. Surah Al-Hasyr ayat yang ke-19. Rasulullah SAW pernah ditanya perihal orang mukmin dan orang munafik. Kemudian baginda menjawab, sesungguhnya orang mukmin himahnya dalam salat dan puasa, sedangkan orang munafik himahnya pada makanan dan minuman bagai binatang. Di samping meninggalkan salat dan ibadah yang lain, orang mukmin sibuk bersedekah dan meminta ampun, sedangkan orang munafik terlena oleh kerakusan dan angan-angan. Nampak? Orang mukmin sibuk bersedekah, dia sibuk minta ampun, dia rasa dia banyak ada salah, dia rasa dia banyak dosa. Tapi kalau orang ni, dia rakus dan angan-angan, terlena dia dengan angan, lepas ni aku nak buat ni, aku nak buat itu, aku nak buat ini. Sampai ketua sibuk lagi nak melawar lagi, sibuk lagi nak pergi dandan rambut lagi, sibuk lagi nak tempah baju. Sudah ni dia tak sedar tu, baju lagi lawa pada orang kan, tempah baju itu, baju ini contoh sepapan-sepapan kat nilai 3 tu habis, dekat tangkak tak cukup dengan tangkak, habis semua. Contohlah kan, orang mukmin memutuskan harapan kepada segala sesuatu selain Allah, tetapi orang munafik mengharapkan kepada segala sesuatu selain Allah. Orang munafik tu dia berharap pada manusia. Dia kata dia yakin rezeki daripada Allah, dia sebut rezeki itu daripada Allah. Diam-diam dia pergi mengayu kat orang, tolonglah, dan sanggup dia bayar orang tu sebab demi nak dapatkan sesuatu perkara. Contoh kan, orang mukmin mengorbankan segala sesuatu untuk agama, sedangkan orang munafik mengorbankan agama untuk harta. Orang mukmin aman dari segala sesuatu selain Allah, tetapi orang munafik takut kepada segala sesuatu selain Allah. Orang mukmin selalu berbuat baik dan menangis, sedangkan orang munafik selalu berbuat jahat dan tertawa. Orang mukmin suka menyendiri dan menyepi, tapi orang munafik suka bergaul beramai-ramai. Orang mukmin menanam dan takut binasa, sedangkan orang munafik suka mencabut dan mengetam sahaja. Mengambil satu perkara. Orang mukmin berdakwah demi kebaikan agamanya, sedangkan orang munafik berdakwah demi keuntungan dan merosakkan agama. Bahkan orang munafik memerintahkan kemungkaran dan melarang yang makruf. Sebagaimana yang termaktub dalam firman Allah SWT yang bermaksud orang-orang munafik lelaki dan orang-orang munafik perempuan setengahnya serupa dengan yang lain. Mereka menyuruh yang mungkar dan melarang membuat yang makruf. Mereka menggenggam tangannya, yakni bakhil. Mereka melupakan Allah dan Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang munafik itu ialah orang-orang fasik. Allah telah menjanjikan neraka jahanam untuk orang-orang yang munafik lelaki dan orang-orang munafik perempuan dan orang-orang kafir serta kekal di dalamnya. Itu cukup untuk balasannya. Allah mengutuki mereka dan untuk mereka siksaan yang abadi. Surah At-Taubah ayat 67 hingga 68. Dan dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a, yang bermaksud sesungguhnya Allah menghimpun orang-orang munafik dan orang-orang kafir sekalian yang di dalam neraka jahanam. Tak ada beza orang munafik dengan orang kafir ni sekali satu tempat kan. Orang kafir itu dah tentu-tentulah dia baik dengan kita pun belum tentu lagi. Kadang-kadang dia baik dengan kita tapi dia takkan setuju dengan apa yang kita amalkan kan. Tak boleh tentu lagi setuju kan. Dan bagi orang munafik ni pula, dia sama macam kita. Dia duduk, dia ceramah, dengar ceramah, dia semayang, dia beramal, nampak dia beramal, dan dia beramal depan orang. Macam tadi dia selesa dengan orang beramai-ramai dan dia ketawa. Tapi orang yang beriman dia takut bila ramai-ramai tu kan, banyak bercakap, banyak salah, banyak dosa. Kan itu kan. Ada satu bekas yang berhormat lah, bekas wakil rakyat, ada satu wakil rakyat ni. Dia bercakap tak pernah lebih 5 minit kalau dia berucap. Bila orang sebut dia berucap tu, Assalamualaikum. Jadi orang minta si rasmi kan, si rasmi lah dia tak. Pendek dia cakap kan. Cakap apa pendek dia cakap? Dia cakap, aku kalau cakap banyak kan banyak salah kan banyak dosa. Baik aku cakap sikit aja, dia kata tu. Lepas tu saya ingat orang tegur dia, pergilah KL tu jumpa dengan, bercampur-campur dengan orang. Tak payahlah, kalau orang nak jumpa aku, dia lah datang jumpa aku. Tak payahlah aku pergi sana cari dia orang. Macam tu.
Dia ni anak salah seorang ulama besar di Negeri Sembilan. Dia ni bekas wakil rakyat lah. Bekas wakil rakyat. Tapi ada orang macam tu kan. Ceramah banyak-banyak cakap pun belum tentu betul semua kan. Salah juga kadang-kadang. Orang mencari salah kan. Dia ni salah ni, sebut macam ni salah ni. Sedangkan ayat dia panjang lagi. Orang potong yang itu je. Salah lah bunyi ni. Kan? Hari ni bahaya kan media sosial ni. Tahu je lah. Hari ni melaga-lagakan pula. Nak kahwin, nak bercerai, dia laga-lagakan. Apa beza tuan-tuan? Tunjuk depan media sosial konon dia lah paling baik sekali. Ni bergaduh suami isteri ni. Saya redha dengan apa ketentuan saya. Dalam rumah disepak lelaki tu. Contohlah. Yang lelaki tu pula tiba-tiba saya serah kepada Allah lah, semua boleh menyebut tak tinggal Allah ni. Kan? Tapi dekat rumah rupanya tak jangan tanggungjawab, pukul isteri, contohlah kan, benda-benda macam tu. Kadang tu sebab media sosial ni kadang tidak menggambar. Lagi ramai munafik yang dilahirkan dalam media sosial ni. Kan? Semayang merekod kan? Okay guys, I nak solat dulu, nanti kita jumpa. Nak beritahu semua orang kau nak pergi solat. Cakap je lah, okay guys, kita rehat dulu, nanti kita sambung. Assalamualaikum, tak, maaf, solat. Bila bercerita tu takut timbul dalam hati tu. Biar dia orang tahu aku nak solat ni. Kan macam tu lah. Penuh lah. Saya jadual majlis ilmu saya memang penuh. Dalam seminggu saya pergilah 7 hari tu. Memang tak ada satu hari pun saya tak pergi majlis ilmu. Yalah kan kita nak kerja keberkatan kan. Cerita. Dan habis cerita ke semua kan. Tapi sebenarnya dalam hati Allah je yang tahu kan. Allah je tahu. Dan kita pula janganlah hukum. Tu munafik lah tu. Tak. Kita tak boleh buat macam tu. Macam kita dah ambil alih kerja Allah Ta'ala dengan malaikat pula kan. Tapi kita tak tahu apa yang ada dalam hati orang. Bab sedekah kan. Tu bagi sedekah tu konten lah tu. Kita cakap kan. Nak buat konten. Kita tak tahu dalam hati ni. Sedangkan dalam surah Al-Baqarah tu beritahu sebenarnya kalau kita bagi secara terang-terangan tu pun baik bagi kamu. Yakni kalau dia memberi contoh yang baik pada orang lain. Kan? Jadi mana kita tahu niat dia? Mungkin niat dia supaya nak galakkan orang lain menyumbang lagi, bersedekah pula. Mungkin macam tu. Jadi kita sangka baik lah kan. Dan niat ni apabila mereka mati dalam kekufuran dan kemunafikan mereka, adapun orang-orang yang munafik didahulukan kerana mereka lebih buruk dan lebih jahat daripada orang-orang kafir. Allah berfirman, Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik di tingkat paling bawah dalam neraka sedang kau tidak memperolehi penolong untuk mereka itu. Surah An-Nisa ayat 145. Kan? Kalau kita tengok ciri-ciri orang munafik ni banyak. Nanti saya share. Tersebut dalam hadis orang munafik itu bagaikan kibas yang di antara dua kumpulan kambing. Sesekali dia mengumpulkan potongan ini dan sekali dia mengumpulkan potongan yang lain. Tidak pernah menetap dalam satu antara dua kelompok. Ini kerana dia memang asing daripada kedua-duanya. Demikian pula orang munafik tidak akan menetap bersama kaum muslimin terus-menerus, tidak pula bersama orang kafir selama-lamanya. Sesungguhnya Allah menciptakan neraka berpintu 7, ia ada 7 pintu. Pintu itu terdiri pada besi penuh laknat, bahagian luar dilapis tembaga, di bahagian dalam berisikan timah. Di bahagian bawah terdapat azab, sedangkan di bahagian atas terdapat murka. Lantainya terdiri dari tembaga, timah, besi dan kaca, di mana api datang dari arah atas, bawah, kanan dan kiri mereka. Ia bertingkat-tingkat dan tingkat paling bawah adalah untuk orang-orang munafik. Macam kambing kibas. Kibas tu baka kambing. Nak kata kambing, dia kibas. Tapi macam kambing. Dia duduk kat sini, dia tak ngam kat sini kan, dia pergi sini, di sini kan, dia pergi sini. Dia tak akan menetap lama dengan dua-dua grup tu. Macam tu lah. Kan? Macam ni lah kalau kita tengok ada masyarakat Jawa di Indonesia. Di Indonesia kalau buku tu pun nampak Jawanya tu. Kan? Tapi dia sama, serumpun. Kan? Serumpun. Macam kita lah kalau pergi sana, dia tahu kita ni orang Malaysia. Tengok muka pun tahu. Tengok pattern tudung pun tahu. Oh, rasa ni orang Malaysia ni. Boleh nampak. Pergi Brunei, nampak beza. Sedangkan dia serumpun. Sama, macam tu lah tadi kan. Tapi tak adalah nak cakap dia ni munafik ni tak, bukan. Maksudnya munafik ni dia nampak seakan-akan sama. Nak kata tak, ya. Nak kata ya, tak. Macam tu lah kan. Nampak elok, rajin lah dia pergi majlis ilmu dengan kau, bagus lah dia dah berubah. Siap-siap kawan pula cakap sama lagi teruk panggil ni. Mana malah lah cerita. Macam tu kan.
Kan dia susah nak cerita sebenarnya. Kan? Tersebut pula dalam hadis bahawa Jibril AS datang kepada Rasulullah SAW, kemudian beliau bertanya, wahai Jibril, terangkan kepadaku tentang neraka dan panasnya. Lalu Jibril berkata, sungguhnya Allah menciptakan neraka dan menyalakannya 1000 tahun sehingga berwarna merah. Lalu dinyalakan lagi 1000 tahun sehingga memutih. Dinyalakan lagi 1000 tahun sehingga menjadi hitam. Hitam pekat dan gelap. Demi zat yang mengutusmu sebagai Nabi, seandainya sehelai pakaian ahli neraka ada di atas bumi, tentu ahli bumi akan mati semua. Dan seandainya setimba daripada minuman mereka ditumpahkan ke air bumi, dan tentulah mati semua orang yang meminumnya. Dan seandainya sepotong rantai neraka diletakkan di atas gunung dunia, hancur leburlah dia. Dan seandainya sahaja seorang masuk ke neraka kemudian dikeluarkan lagi ke dunia, tentu ahli bumi ini mati semua kerana bau busuknya. Dan Nabi bertanya lagi kepada Jibril, wahai Jibril, ceritakan kepadaku tentang pintu-pintu Jahannam. Apakah ia sama dengan pintu-pintu kita ini? Dan Jibril menjelaskan, bukannya Rasulullah, tapi tingkatan sebahagiannya lebih rendah daripada sebahagian yang lain. Dari satu pintu ke pintu yang lain memakan masa waktu perjalanan 70 tahun. Setiap pintu lebih panas daripada pintu sebelahnya berlipat 70 kali. Kemudian Nabi bertanya tentang penduduk-penduduk pintu itu, maka Jibril menjawab, pintu terbawahan. Di sanalah tempat orang munafik, antaranya Hawiyah. Namanya Hawiyah, seperti disebutkan dalam firman Allah, sungguhnya orang-orang munafik dalam neraka yang paling bawah, surah An-Nisa ayat 145. Pintu kedua tempat orang-orang musyrik, namanya neraka Jahim. Pintu ketiga namanya As-Sabiyun, iaitu orang-orang yang menukar agamanya, namanya Sakar. Pintu keempat tempat iblis dan pengikutnya daripada golongan orang Majusi, namanya Lada. Pintu kelima tempat orang Yahudi, namanya Hutamah. Pintu keenam adalah tempat orang Nasrani, namanya Sa'ir. Kemudian Jibril terdiam. Maka Rasulullah SAW segera bertanya lagi, mengapa engkau tidak menceritakan penduduk pintu ketujuh? Pintu ketujuh itu untuk siapa? Lalu Jibril menjawab, wahai Muhammad, janganlah engkau bertanya kepadaku tentang itu. Ceritalah kepadaku, Nabi tanya. Desak Nabi. Kemudian Jibril berkata, disitulah tempat-tempat orang yang sombong dari umatmu yang mati sebelum bertaubat. Diceritakan bahawa ketika turun firman Allah, masa inilah yang sebenarnya bila cerita tu Nabi menjerit, berteriak, menangis sampai Nabi pengsan. Jibril pun ikut sama nangis masa tu. Jibril memangku Nabi, punya sayang Nabi dekat umat dia. Kemudian bila Nabi tersedar, Nabi tanya balik. Kalau kisah penuh dia lah, Nabi tanya balik, aku tahu, bila terjaga tu tanya Jibril, aku tahu yang pintu ketujuh tu dikhususkan untuk umatku yang tak sempat bertaubat kepada Allah. Cuma aku nak tanya, ada tak umat aku yang masuk kat dalam tu? Memanglah pintu dikhaskan untuk umat aku, tapi ada tak umat aku yang masuk ke dalamnya? Seorang jadilah, ada tak seorang yang masuk? Dia kata, sesungguhnya ada, wahai Muhammad. Ketika itu Nabi pun berlalu, sedih Nabi masuk dalam rumah, Nabi tak cakap apa dah. Seminggu Nabi sedih betul-betul. Nabi semayang, Nabi nangis, Nabi duduk, Nabi nangis, Nabi makan, Nabi nangis, Nabi tidur, Nabi nangis. Nabi memikirkan nasib umat dia. Maka Nabi amat bimbangkan umatnya, baginda menangis dengan keras sekali. Maka orang yang makrifat kepada Allah amat takutnya kepada neraka, menangis atas diri dan keterlaluannya sebelum dia melihat kedahsyatan itu. Betapa banyak orang tua dipanggil ke neraka, wahai orang tua. Betapa banyak anak muda dipanggil ke neraka, wahai anak muda. Dan betapa banyak wanita dipanggil ke neraka, wahai kaum wanita. Kemudian wajah mereka menjadi hitam, tubuh mereka remuk tidak terkira. Yang tua tidak lagi dihormati, yang muda tidak lagi dikasihani, dan wanita pun tidak diberi pakaian. Allahumma ya Allah, jauhkanlah kami dari neraka dan sesaannya, serta segala perbuatan yang mendekatkan kami kepadanya. Masukkanlah kami ke syurga bersama orang-orang yang beruntung yang mendapat rahmat-Mu. Amin. Jadi kalau kita tengok ciri-ciri orang yang munafik, yang pertamanya dia berdusta. Hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Imam Ahmad Musnad dengan sanad yang baik. Yang ini tambahannya. Dengan celaka baginya, iaitu orang yang berdusta agar orang-orang tertawa. Di dalam kitab-kitab pula Rasulullah SAW bersabda, seterusnya adalah khianat. Khianat juga ciri-ciri orang munafik. Kan, dia beri amanah, dia khianat. Kan, dia buat benda-benda yang lain daripada apa yang diamanahkan. Sabda Rasulullah SAW bahawa berdasarkan hadis ini menerangkan bahawa barang siapa memberikan janji kepada seseorang, sama ada kepada isterinya, anaknya, sahabatnya, tak kepada sesiapa sekalipun, kemudian dia mengkhianati janji tersebut tanpa ada sebab uzur syar'i atau halangan yang benar-benar menghalang tanpa kehendakinya, maka telah melekat pada dirinya salah satu tanda kemunafikan. Nampak tu, janji dengan isteri tu, janji dengan isteri, janji dengan anak,
besok ayah bawa pergi jalan dah janji tu kan. Contohlah kan. Itu pun satu melekat satu tanda kemunafikan. Kemudian fujur dalam pertikaian. Fujur adalah keluar dari kebenaran secara sengaja sehingga kebenaran ini menjadi kebatilan dan kebatilan menjadi kebenaran. Maka sabda Rasulullah SAW tentang kemunafikan tu, ini juga merupakan satu bentuk kemunafikan. Mana benda betul tu disalahkan dengan sengaja. Dia sebenarnya boleh. Benda ni boleh sebenarnya, dia kata. Benda ni sedangkan benda tu terang-terang tak boleh. Kan? Bawa lah. Kemudian ingkar janji. Itu. Kemudian malas beribadah. Malas beribadah. Pergi masjid, pergi surau, dia mudah terasa berat. Dia mudah terasa malas. Aduh, tak payahlah. Ini tarawih sampai 20 ni, kenapa orang tak buat dah 20 ni, semua buat 8 aja. Contohlah kan. Petikai pula kan. Malas. Bila tiba atau dia gemar memilih saf yang paling akhir, dia tidak mahu mengetahui apa yang dibaca di dalam. Kan. Kadang-kadang orang berzikir, orang semua, dia dah nak cepat balik. Dia nak lari daripada tu. Kemudian apa? Riak. Di hadapan manusia dia solat dengan khusyuk, tetapi ketika seorang diri dia mempercepatkan solatnya. Bila depan orang tu dia nak tunjuk semayang. Bismillah. Menangis semayang. Tapi bila seorang tak adalah ada semayang macam tu. Kan, kami laju semayang nak menengok drama, sambungan drama Melur untuk Firdaus 2. Macam tu, cepat-cepat dia semayang. Contohlah kan. Mempercepatkan solat juga adalah merupakan satu ciri orang munafik, yang mana bila dia solat dengan cepat, tidak ada rasa khusyuk sedikit pun, tidak ada ketenangan dalam mengerjakannya. Kemudian mempermainkan Al-Quran dan Sunnah dan Nabi Muhammad SAW, itu pun ciri-ciri orang munafik. Kemudian bersumpah palsu, itu juga ciri-ciri orang munafik. Kemudian enggan berinfak, kedekut pula, itu rupanya ciri orang munafik juga. Kan, orang munafik selalu menghindari hal yang menuntut pengorbanan, baik berupa harta maupun jiwa. Bila menyumpai mereka berinfak, bersedekah dan mendermakan hartanya, mereka takutkan kerana riak dan sum'ah. Mereka enggan bersedekah kerana pada hakikatnya mereka tidak mengenaki pengorbanan harta perkali jiwa. Dia kata bukan aku tak nak, nanti orang cakap aku riak pula. Dia kata tu. Dia bagi alasan. Sebenarnya memang tak nak bagi. Tunjuk itu. Kemudian tidak menghiraukan nasib sesama kaum muslimin. Dia tak peduli orang susah ke keliling dia tak rasa pun. Kemudian memperbesar-besarkan kesalahan orang lain. Dengar satu kesalahan, itulah dia akan pegang cerita. Benda tu biasa je, tapi diperbesar-besarkan. Kemudian mengingkari takdir. Orang munafik selalu membantah dan tidak daripada takdir Allah SWT. Maka bila diterima musibah atau ujian, yang mengatakan bagaimanalah kalau aku buat macam ni, tentu tak jadi macam ni, buat macam tu tentu tak jadi macam ni. Mengingkari takdir. Mencaci kehormatan orang soleh, mengutuk orang-orang yang baik, selalu meninggalkan solat berjemaah. Terleceh lah, semayang seorang senang, cepat habis. Membuat kerosakan di muka bumi dengan dalih mengadakan perbaikan. Dia selalu berusaha mengadu domba, menghamburkan fitnah antara semua manusia. Dia kata niat saya baik sebenarnya, tujuan saya mensebarkan cerita ni supaya kita jangan buat benda tu. Wah, sebut nama orang tu sekali, siap bagi tahu nama orang tu siapa. Juga tidak sesuai antara zahir dan batin dengan batin secara zahir. Mempercayai bahawa Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah, tapi dalam hati mereka Allah Ta'ala mendustakan kesaksian mereka. Sungguhnya kesaksian yang tampak benar secara zahir itulah menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka. Penampilan zahirnya bagus dan mempesona, tapi dalam batinnya terselubung niat busuk dan menghancurkan. Di luar dia menampakkan kekhusyukan, sedangkan dalam hatinya ia main-main. Hati-hati. Yang takut terhadap kejadian apa saja. Takut pada kejadian. Diliputi rasa takut, jiwanya selalu tak tenang, keinginannya hanya menambahkan kehidupan yang tenang dan damai tanpa disibukkan dengan persoalan-persoalan hidup. Kemudian mengelak dengan alasan yang bohong. Kenapa tak pergi tarawih malam tadi? Malam tadi aku tarawih kat rumah je. Contoh, tak buat. Pergi bazar Ramadan yang lewat malamnya tu. Contohlah kan. Kenapa kau tak sedekah? Aku dah habiskan dah bagi sedekah ke orang lain. Tipu dengan alasan yang bohong. Aku dah bagi dah dekat tempat aku dah bagi dah 5,000 aku bagi minggu lepas. Eloklah. Seronok dia buat macam tu. Kemudian bakhil. Orang munafik sangat bakhil dalam masalah-masalah kebajikan, menggenggam tangan, yakni tak mau bersedekah dan tak mau memberi sumbangan sebahagian daripada harta dicintai.
Kemudian lupa kepada Allah, buat sesuatu lupa kepada Allah. Tu yang dia buat kadang-kadang dia ni tak fikir Allah ke? Tak fikir dosa pahala. Kadang kita tengok kan, ada orang tergamak buat satu perkara walaupun terang-terang benda tu salah. Menustakan janji Allah dan Rasul. Kemudian lebih memerhatikan zahir, mengabaikan batin. Ni nak apa ni nak zahirkan kat orang tu lebih penting daripada apa yang ada dalam hati dia. Tidak memahami masalah-masalah agama. Dia takkan faham. Berpura-pura dalam dosa. Kan? Inilah yang paling membezakan orang munafik dan orang mukmin. Orang munafik menganggap ringan perkara-perkara yang melawan hukum Allah, menentangnya dengan melakukan pelbagai kemungkaran dan kemaksiatan secara sembunyi. Akan tetapi ketika berada di tengah-tengah manusia, dia menunjukkan sebaliknya, iaitu berpura-pura taat. Senang melihat orang lain susah, susah bila melihat orang lain senang. Itu pun juga salah satu ciri orang munafik. Tengok orang lain senang, dia cakap depan ni, tahniah lah, seronok dengar kau. Ada juga kawan-kawan kita yang berjaya, padahal dalam hati nyampah aku. Contohlah kan, ramai orang macam tu, tapi kat Batu Gajah tak ada, di tempat lain, ya, tempat lain. Nah, dia senang melihat orang lain susah dan susah hati bila menengok orang lain senang. Apapun dalam bab munafik ni memang betul. Dan dalam bab munafik ni memang bahayanya kemunafikan ni adalah kita ni diletakkan di dalam neraka bersama-sama orang kafir. Sebab tak ada bezanya sudahnya, kan? Tak ada beza sudahnya. Level ni diletakkan keadaan macam tu. Dan kalau kita tengok fasik pula, dia melanggar aturan dan perintah Allah. Yang mana fasik ni juga sikap keluar dari sikap istiqamah dan bermaksiat dia kepada Allah. Dan itulah orang yang gemar berbuat maksiat disebut orang-orang yang fasik. Kan? Dia buat benda-benda lain, semua buat baik, semayang ni, tapi minum arak, minum. Sarapan pagi, breakfast, roti canai dengan arak. Kan, whisky dia kata kan, brandy, ya, ada orang yang tu kan, ada, jadi dia tak sedar, itulah masuk kategori orang fasik. Dia buat juga benda tu, kan. Jadi kalau kita tengok kan, orang ni yang macam ni ramai kat atas dunia ni. Yang paling bahaya sekali kan, yang paling bahaya lagi sebab apa? Sebab dia nampak sama macam kita, kan. Dan kalau kita tengok orang-orang yang munafik ni yang paling bahaya sekali, inilah, selain daripada diri dia tu sendiri, tetapi kadang dia boleh mempengaruhi pula orang lain. Tapi kalau dia mengajak kebaikan tu satu hal lah kan. Tapi kalau dia mengajak benda-benda yang tak baik, payahlah kita. Payah tuan-tuan. Jadi kalau tu mintalah doa banyak-banyak biar kita dijauhkan daripada perasaan-perasaan yang macam tu yang boleh merosakkan kita kan. Rosak kita. Ada orang elok tak puasa, fasik dah tu. Kan? Elok tak puasa, sengaja. Siap tahu dah, siap bagi tahu, dia buat grup tu, geng-geng tak puasa. Geng yak-yak-ye dia kan. Siap bagi tahu tu, elok dia berjemaah tu, tak puasa tu berjemaah, pergi sama. Tu maknanya dia buat maksiat tu, dia tak rasa apa, dia rasa okey. Itulah fasik. Kemudian pagi raya dia paling awal sekali baju raya. Kan? Jadi macam mana lah orang dulu mengajar nak puasa kan. Kalau tak puasa tak boleh raya tu. Elok je orang tu raya. Kan? Tapi ibrah tu, perasaan seronok dengan ibadah tu takkan ada lah dalam hati dia. Dia akan rasa berat, dia akan rasa susah. Kan? Kenapalah kena ibadah ni? Kenapalah kena buat macam ni? Kan? Fasik ni orang yang keluar daripada garis panduan Islam. Dan kalau mengikut syarat, fasik ialah orang yang tidak mentaati Allah dan mengerjakan dosa-dosa besar atau dosa-dosa kecil secara berkekalan. Dia buat dia benda tu. Kan? Fasik ni boleh dibahagikan pada 3 kategori. Kategori yang pertama, melakukan dosa besar sekali-sekala sahaja. Lepas melakukan perbuatan tersebut, dia merasa bersalah dan sangat menyesal terhadap perbuatannya itu. Itu peringkat pertama. Peringkat kedua, melakukan maksiat dan dosa besar dengan bersungguh-sungguh dan sepenuh hati. Bersungguh-sungguh dan sepenuh hati. Maknanya betul-betul dia melanggar perintah Allah. Peringkat ketiga, melakukan maksiat atau dosa besar dalam keadaan berterusan. Di samping itu juga menganggap betapa buruknya dosa besar dilakukannya. Peringkat ini adalah sebahagian daripada peringkat kekufuran. Dia tahu, dia sedar, dia buat, tapi dia buat juga. Macam tu.
Itulah dia. Imam Syafi'i mengharuskan orang fasik menjadi imam. Pendapat ini diutarakan kerana di zaman beliau terlampau ramai pemimpin yang fasik. Sungguh pun demikian, mereka rajin bersolat dengan rakyat jelata dan menjadi imam. Telah menjadi adat pada waktu itu, ketika ketua atau raja tanpa bila fasik atau tidak, dialah yang akan menjadi imam solat jika berjemaah. Ya, macam lah tuan-tuan. Jadi itulah yang paling penting sekali yang biasa kita fahami munafik. Munafik ni dia berpura-pura, dia sama macam kita, dia macam sesumpah kan. Tiba-tiba dekat daun hijau tu hijau colour dia, sampai dekat pokok colour coklat badan dia kan. Cuma dia tak boleh jumpa jadi orang ni. Duduk sebelah manusia dia boleh tiru colour je, tapi tak boleh jadi orang. Macam itulah sesumpah. Jadi tentulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang tu yang kita doa di hujung tu, Allahumma ya Allah, kita minta pada Allah Ta'ala kan, jauhkanlah kami dari neraka dan sisaannya serta segala perbuatan mendekatkan diri kami kepadanya, masukkanlah kami ke syurga bersama orang-orang yang beruntung yang mendapat rahmat-Mu. Ya. Jadi tuan-tuan dan sekalian, rasanya cukuplah sekadar itu. Ya. Nanti insya-Allah untuk next kita akan sambung dengan bertaubatlah. Bertaubatlah. Dan itu sebab hari tu orang ni kalau dia marah, dia tak kira. Dia tak sedar tu dia marah. Itu marah, ingat tak hari tu heboh pasal anak bulan. Ecoh satu Malaysia. Bagi tahulah awal raya bila sebenarnya. Apa ke gila nak beritahu awal? Anak bulan tak tengok lagi. Bukan belum boleh tengok. Kenalah tunggu time kita tengok anak bulan. Yang marah tu sepanjang hayat dia tu tak pernah tengok sekali pun anak bulan tu macam mana rupa. Siapa yang pernah tengok anak bulan? Anak bulan macam mana rupa dia? Saya pun tak pernah tengok. Jadi diam-diam je lah, tunggulah pengumuman. Tahun lepas, dia bermarah sebab tahun lepas kan. Yang di Sabah tu dah habis tarawih baru tahu besok tu raya. Kan? Sebab ni macam mana? Rezeki dia lah, dia dapat buat 30 tarawih, orang lain 29. Kan? Saya kebetulan jiran sebelah rumah saya, dia salah seorang lah yang pergi ke balai cerap tu untuk tinjau anak bulan. Saya tanya dia, bang, anak bulan ni macam mana rupanya? Saya tanya. Dia kata pensel tu asah tajam-tajam, kena buat satu garisan macam ni. Macam tu lah anak bulan tu rupa dia. Halus, nipis betul dan sekejap je. Tu sebab dia pakai teknologi teropong tu yang boleh record tu. Dalam 29 balai cerap yang tinjau tu, kalau dapat satu balai cerap nampak, jadilah raya lah besok. Yang biasa nampak kat belah Negeri Sembilan dengan kat Labuan, yang biasa nampak. Kan? Kalau tak nampak lah. Tak adalah raya esok. Kan? Janganlah marah, tak raya. Dia ni salah ni. Buta kot. Marah pula dia. Kan? Macam tu lah tuan-tuan. Jadi macam mana orang ni main marah je. Cuba fikir dulu sebelum marah. Contoh lah. Tuan-tuan, hari ni macam-macam perangai orang tuan-tuan. Macam-macam. Dekat tabung kan sekarang ni dah boleh online. Letak QR code. Dia tembak QR terus transfer. Dia boleh letak QR account personal dia. Dia tukarnya account masjid tu. Letak account dia. Tengah mak dia buat tu. Bayang. Jadi ada manusia macam tu kan. Mempergunakan agama tadi, cerita tadi. Untuk keuntungan dia. Untuk harta. Jadi tuan-tuan sekalian, itu saja. Seperti biasa dekat belakang sana, tuan-tuan boleh tengok lah. Ada susu ada. Susu kambing Al-Am. Dan yang bagus ni kali ni, susu kambing tu dia datang ada lagi 2 produk. Apa orang kata, keluaran terbaru. Iaitu susu kambing coklat. Kalau nak bagi anak-anak yang gemar coklat tu. Satu lagi, kopi susu kambing. Ada orang dia tak minum, dia minum kopi susu tu dia minum. So ada. Itu baru keluar je bulan April lah gitu. Jadi ini bukan promote dia, lebih kurang. Jadi itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Semua yang baik itu datang dari Allah SWT. Mana kurang itu berpunca pada kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.